Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji-pujian buat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi sedang membaca hadis-hadis yang berada di dalam susunan kitab Imam Tirmizi rahimahullahu taala dan kitab beliau, kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Dan kita telah tiba pada muka surat 564, riwayat yang ke 1116, di mana pada bab ini, sebab kita berhenti tadi di tengah-tengah bab, dalam bab ini dibawakan berkenaan tentang tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain, kecuali kalaulah pada waktu itu wanita tersebut masih lagi belum memberikan persetujuan, maka boleh. Apakah dalil-dalil kalaulah masih belum memberikan persetujuan maka boleh? Adalah riwayat Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang telah dipinang oleh Abu Jaham dan juga oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Nabi mencadangkan kepadanya untuk bernikah dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Untuk bernikah dengan Usamah bin Zaid. Riwayat 1116. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala anbana Syu'bah qala akhbarani Abu Bakr bin Abil Jaham qala dakhaltu ana, aku telah masuk, kata Abu Bakar bin Abul Jaham, aku telah masuk bersama Abu Salamah bin Abdul Rahman berjumpa dengan Fatimah binti Qais. Fahaddathat, maka Fatimah binti Qais menceritakan bahawa sesungguhnya suaminya yang awal telah menceraikannya dengan talak 3. Talaqaha thalatha, telah menceraikannya dengan talak 3. Walam yaj'al, dan suaminya tidak menetapkan untuknya tempat tinggal. Wala nafaqah, dan tidak pula pada waktu itu nafkah. Qalat, maka berkata Fatimah binti Qais, wa wada'a, dan bekas suamiku hanya telah meletakkan untukku 10 akfizah, 10 karung. Akfizah sebenarnya adalah sukatan yang terkenal. 10 karung. Inda bani ammillah, di sisi sepupunya. Siapakah nama sepupunya? Kita boleh lihat pada qawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada baris yang pertama. Namanya adalah Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhu. Maka ditinggalkan di sisi Ayyash bin Abi Rabi'ah 10 karung. Yang mana dalam 10 karung tersebut adanya khamsatun sya'irun, ada 5 karung berisi tepung yang pada waktu itu dipanggil tepung syair, tepung yang mana tepung murah. Wa khamsatun bur, dan 5 lagi karung berisi tepung gandum, tepung yang elok, tepung yang tepung yang baik. Lihat kepada qawata pada baris yang pertama. Dalam riwayat Muslim pada waktu itu datang dengan perkataan tamar. 5 karung kurma dan 5 karung pada waktu itu adalah tepung syair. Qalat, maka berkata Fatimah binti Qais, lalu aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika, aku telah menceritakan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suaminya hanya telah memberikan kepadanya 10 karung dan bekas suaminya tidak memberikan kepadanya tempat tinggal. Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa, benar apa yang suami kamu telah buat. Fa amarani, maka Nabi telah memerintahkan daku untuk beriddah fi baiti Ummi Syarik, di rumah Ummu Syarik. Pada awal yang berkata, kalau macam tu kau tinggal dekat rumah Ummu Syarik.
Summa qala li, kemudian Nabi SAW telah bersabda kepadaku, inna baita ummi syarik, sesungguhnya rumah ummu syarik, baitun yarshahul muhajirun, rumah yang menjadi tempat kedatangan orang muhajirin. Kenapa sahabat muhajirin pergi ke rumah ummu syarik? Boleh lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, fa innaha kanat imra'ah karimah, kerana ummu syarik ini wanita yang sangat-sangat dermawan. Lagi baik pada waktu itu, maka banyak orang yazuruhan nas, menziarahi ummu syarik, dan ummu syarik suka menjamu mereka makan. Maka sahabat-sahabat muhajirin yang susah suka bila tak ada makan, mereka pergi ke rumah ummu syarik. Ummu syarik pada waktu itu akan beri makan kepada mereka, bantu memberi makan kepada mereka. Maka selepas beberapa ketika sabda Nabi, rumah syarik ni tak sesuai sebab rumah dia banyak orang muhajirin datang. Walakin akan tetapi engkau beriddahlah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Kerana pada waktu itu Abdullah bin Ummi Maktum ni buta. Dia pun pada waktu itu ada isteri dia. Tengok siapa tu? Dia pun ada isteri dia, tapi yang lelaki ni buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Fa'asa, maka bolehlah antulqiya, untuk kamu pada waktu itu menukar pakaian kamu, fala yaraka, dan tidak ada orang yang melihat kamu. Fa in qadat, maka apabila kamu telah selesai iddah kamu, fajaa, maka apabila datang salah seorang yaktubuki, meminang kamu, fa'tini, maka sabda Nabi, waktu tu datang jumpa aku, habiskan dulu iddah, kalaulah ada orang datang meminang nanti jumpa aku. Falamman qadat indi, maka ketika mana ummu syarik telah menghabiskan iddahnya, maka telah masuk meminang dua orang, Abu Jaham dan Muawiyah. Maka berkata Fatimah binti Qais, maka aku telah mendatangi Nabi SAW, fadzakartu dzalika lahu, menceritakan perkara tersebut kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, memberi pandangan Nabi. Sabda Nabi, amma Muawiyah tu, adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, farajulun la mala lahu, adalah seorang yang miskin, yang tidak mempunyai sebarang harta. Ini sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur Syam, sebelum dia menjadi kepada gubernur dan juga akhirnya menjadi khalifah. Waktu tu dia miskin. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, sabda Nabi, farajulun syadidun, adalah seorang lelaki yang sangat keras, ala nisa, terhadap wanita. Apakah maksud daripada keras terhadap wanita? Maka lihat kepada Qawata yang bermaksud, kata ia al-Iraqi, ukhtulifa fi makna, ada perbezaan pendapat apakah maksud yang Abu Jaham adalah seorang yang syadidun ala nisa. Maka ada yang mengatakan beliau suka memukul wanita, dan ada yang mengatakan beliau keras dengan wanita, ai al-muradu bihi kasratul jima', dia seorang yang banyak melakukan hubungan dengan isterinya. Maka sabda Nabi SAW begitu. Maka Nabi SAW, maka kata Fatimah, fakhatabani, maka telah masuk meminangku Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid telah memasuk minangku, fatazawwajani, maka beliau telah berkahwin denganku. Fabarakallahu li, maka Allah telah memberkati untukku bersama dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Lihat kepada Sahara muka surat 564, pada baris yang kedua daripada bawah. Maka Nabi SAW suruh Fatimah binti Qais untuk berkahwin dengan Usamah bin Zaid, sebab Nabi kenal Usamah bin Zaid dan juga Nabi kenal Fatimah binti Qais. Lima alima, kerana Nabi mengetahui, min dinihi, kerana agama Usamah dan juga kelebihan dia. Fanasahaha bidzalik, maka Nabi beri nasihat kepada Fatimah bin Qais. Wa karihathu awwala, pada awalnya Fatimah binti Qais pada waktu itu dia tak berapa setuju, kerana pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beliau pada waktu itu adalah berwajah gelap, yang Usamah bin Zaid. Maka Nabi SAW berulang kali memberi peringatan kepadanya untuk berkahwin dengan Usamah bin Zaid. Nabi bagi nasihat, kerana Nabi SAW bertahu di situlah terletaknya kebaikannya. Maka akhirnya beliau telah berkahwin. Walihadza qalat, dalam riwayat yang lain, Fatimah binti Qais telah berkata, ughtubitu, akhirnya aku telah dicemburui. Ghibtah,
ada orang yang pada waktu itu cemburu melihat kebahagiaan kami. Ini cerita Fatimah binti Qais yang mana menerangkan bahawa selagi mana wanita tadi belum membuat keputusan dan belum menunjukkan yang dia redha dengan sesuatu pinangan, maka selagi itu orang lain boleh masuk meminang. Tapi kalaulah dia dah buat keputusan dan dia telah buat pilihan dan dia telah bersetuju, maka haram untuk orang lain masuk meminang walaupun belum berkahwin. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkannya Sufyan Ats-Tsauri daripada Abu Bakar bin Abdul Jaham, riwayat yang seperti ini. Wazada, dan ada penambahan pada riwayat ini, faqala li, maka Nabi SAW telah bersabda kepadaku, berkahwinlah kamu dengan Usamah. Hadatsana bidzalika Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Abi Bakar an Abil Jaham bihadza. Bab yang ke-36, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang azal. Apakah itu azal? Azal kita boleh lihat kepada Arafah, wa huwa an yata'a imra'atah, seorang suami pada waktu itu berjima', melakukan hubungan tubuh bersetubuh dengan isterinya. Wa yukhrijul udwa, dan dia mengeluarkan kemaluan dia ketika mana nak keluar air mani. Wa yunzilu, dan dia mengeluarkan air maninya luar daripada kemaluan. Ini cara orang dulu. Kalaulah pada waktu itu dia tak nak anak, maka dia keluarkan kemaluan dia ketika mana sedang bersetubuh dengan isteri dia, dan air mani tersebut dikeluarkan bukan pada tempat kemaluan. Apakah hukum tentang azal? Maka riwayat 1117, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib. Lihat dulu Arafah tadi pada baris yang pertama, berkata para ulama fuqaha, la yajuzul azal, tidak boleh melakukan azal untuk isteri yang merdeka kecuali dengan izin dia. Kena minta izin isteri. Boleh tak pada waktu itu dia nak buat azal? Dan kalaulah adalah hamba isterinya, maka tidak perlu kepada izin. Wa amma diyanatan, adapun daripada sudut agama, falam yarda, maka syariat tidak suka orang yang melakukan azal. Kerana pada waktu itu yang mendatangkan anak ataupun tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 1117, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala hadatsana Yazid bin Zurai' qala hadatsana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Abdul Rahman bin Thauban an Jabir radhiyallahu anhu qala, daripada Jabir radhiyallahu ta'ala beliau berkata, kami bertanya wahai utusan Allah, inna kunna na'zil, sesungguhnya kami melakukan azal. Faza'amatil yahudu, maka orang Yahudi mendakwa bahawa azal tersebut adalah sama seperti al-mau'udatus sughra, menguburkan hidup-hidup yang kecil akan anak. Maka orang Yahudi kata itu mau'udah tu, tak boleh buat macam tu. Apakah mau'udah? Menguburkan anak-anak. Tapi as-sughra yang pada waktu itu pada peringkat kecil, sebab anak belum lahir, anak belum ada, maka orang Yahudi kata itu adalah satu bentuk menguburkan anak-anak pada tahap yang kecil. Maka sabda Nabi, kadzabatil yahud, dusta orang Yahudi. Innallaha, sesungguhnya Allah apabila ingin untuk menciptakan sesuatu ciptaan, lam yamna'hu, tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang. Maka Nabi kata, kenapa nak buat azal? Kalaulah Allah kata ada anak, tetap dapat. Kalaulah pada waktu itu tidak ada anak, maka tetap tidak akan lahir. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, Bara, Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Riwayat 1118. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah wa ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Atha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir bin Abdullah, kunna na'zil, adalah kami melakukan azal, maksudnya mengeluarkan air mani luar daripada kemaluan isteri. Wal Qur'anu yanzil, dalam keadaan pada waktu itu Quran sedang turun. Maksudnya apa? Lihat kepada Syaikha, maksud daripada wal Qur'anu yanzil bermaksud adalah bahawa Al-Quran turun pada waktu itu Nabi masih ada, dan kami buat azal, walam tumna, dan walam numna, dan kami tidak pernah dihalang. Kami tidak pernah dihalang. Bererti azal pada waktu itu adalah boleh. Itu yang cuba disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Kata Imam Tirmidzi, hadis Jabir adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada Jabir daripada sanad yang berbeza, dan sungguh mengatakan boleh. Sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka bahawa boleh melakukan azal. Wa qala Malik, berkata Malik bin Anas, tusta'maru, hendaklah meminta izin apabila isteri tersebut adalah hurrah, merdeka,
sewaktu nak melakukan azal. Wala tusta'maru, dan tidak perlu meminta izin untuk melakukan azal al-amah jika itu adalah hamba. Bab yang ke-37, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang makruhnya azal, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-1119, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar wa Qutaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ibni Abi Najih an Mujahid an Qaza'ah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, zukira, telah disebutkan tentang azal. Apakah azal? Mengeluarkan air mani di luar daripada kemaluan isteri pada waktu itu berharapan supaya tidak melahirkan anak, tidak mengandung dan sebagainya. Maka disebutkan perkara ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, lima yaf'alu dzalika ahaduhum, mengapa melakukan seperti itu salah seorang daripada kamu. Apakah maksud daripada sabdaan Nabi ini? Lihat kepada Sahara, fa innahu la faidata lahu fi, kerana tak ada faedah pun buat macam tu. Kenapa? Kerana la mani, tidak ada yang boleh menghalang apabila Allah berkehendak untuk dapatnya anak. Telah menambahkan riwayat ini Ibnu Abi Umar dalam periwayatannya, walam yakul, dan tidak ada perkataan la yaf'alu dzalika ahadukum, tidak melakukan seperti itu salah seorang daripada kamu. Qala, berkata Ibnu Abi Umar dan Qutaibah, mereka berdua dalam hadis mereka, fa innaha, kerana sesungguhnya, laisat nafsun, tidak ada satu jiwa pun, makhlukatun, yang telah diciptakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan dia. Air mani itu asbab, Allah boleh ciptakan tanpa air mani. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir. Hadis Abu Sa'id adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan lebih daripada satu sanad daripada Abu Sa'id. Wa qad kariha, dan sungguh mengatakan makruh untuk melakukan azal sekelompok daripada kalangan ahli ilmu, daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Bab yang ke-38, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fil qismah, berkenaan tentang pembahagian malam, lil bikri, untuk isteri yang dara, wasayyibi, dan juga untuk isteri yang pada waktu itu sedang berkahwin. Maka pada waktu itu apakah cara pembahagian hari dia? Boleh lihat kepada Syaikha pada baris yang ketiga daripada bawah. Idza tazawwajal bikru, apabila seseorang itu dia mengahwini isteri yang baru, dalam keadaan dia dah ada isteri, dan isteri yang baru tersebut adalah bakirah, adalah dara, maka dia dia boleh untuk tinggal bersama dengan isterinya pada permulaan 7 hari berturut-turut. Wa idza tazawwaja, namun kalaulah perkahwinan yang kedua dan seterusnya, dalam keadaan dia ada isteri yang pertama, pada waktu itu dia berkahwin dengan sayyib yang bukan dara, maka dia hanya perlu untuk bersama dengan isteri tersebut selama 3 hari sahaja. Jom kita lihat riwayat yang ke-1120. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala hadatsana Bishr bin Mufaddal an Khalid al-Hazza an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lau syi'tu, kalaulah aku mahu, aku boleh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walakinnahu, akan tetapi aku berkata, as-sunnah, sunnah adalah idza tazawwaja ar-rajul, apabila seseorang itu berkahwin dengan isterinya yang baru, al-bikru, yang dara, alam raati, dalam keadaan dia memang ada isteri yang pertama, isteri yang sebelumnya, aqama, maka hendaklah dia tinggal bersama dengan isteri baru yang dara tersebut 7 hari. Wa idza tazawwaja, dan apabila dia telah bernikah dengan isteri yang lain yang pada waktu itu adalah sayyib, bukan dara, maka pada waktu itu aqama indaha salasa, dia hanya perlu untuk tinggal bersama dengan isterinya tersebut selama 3 hari. Dan kemudian selepas daripada itu, pembahagian malam kembali seperti normal. Sama ada dia nak buat sehari-sehari, 2 hari, 2 hari, seminggu-seminggu, maka itu adalah terpulang. Ini hanya ada pada malam pertama. Untuk yang dara 7 malam, untuk yang janda ataupun bukan dara pada waktu itu hanya 3. Berkata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Salamah. Hadis Anas adalah hadis yang hasan sahih, wa qad rafa'ahu, dan sebahagiannya telah menyebut hadis ini sebagai marfu', seperti Muhammad bin Ishaq daripada Ayub, daripada Abi Qilabah, daripada Anas radhiyallahu taala anhu.
walam yarfa'hu, dan ada sebahagian perawi yang lain tidak menyebutkannya secara marfu'. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian daripada ahli ilmu, mereka berkata, idza tazawwaja ar-rajulu, apabila seseorang itu menikahi wanita yang lain, bikra, wanita yang dara bakirah, ala mraatihi, dalam keadaan dia memang sudah ada isteri, maka pada waktu itu dia hendaklah tinggal dengan isteri yang dara tadi selama 7 malam. Kemudian summa qasama, kemudian dia perlu membahagikan antara mereka bil adal, dengan penuh keadilan. Kalaulah duduk pada satu isteri, selepas itu 2 hari, semua isteri 2 hari. Kalaulah 1 bulan, pada waktu itu semua isteri sebanyak 2 bulan. Summa qasama, kemudian hendaklah dia membahagikan pembahagian malam selepas daripada itu dengan adil. Wa illa, jika tidak, tazawwaja wa idza, dan apabila dia berkahwin dengan wanita yang tidak lagi dara, alam mraati, dalam keadaan dia memang sudah ada isteri, maka pada waktu itu hendaklah dia tinggal di sisi isteri baru sayyibah tadi hanya selama 3 hari ataupun 3 malam. Bab yang ke-39, bab ma jaa fi taswiyati bainad dara'ir, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang perlu untuk berlaku adil di antara madu-madu. Dara'ir maksudnya adalah madu. Maka lihat kepada sahara pada baris yang pertama, yuqal likulli minan naswa inda rajul wahid, fahadhihi durratu tilka, madu. Maka perlu untuk berlaku adil di antara isteri-isteri, di antara madu-madu. Riwayat 1121, wa bi ilaihi qala hadatsana ibnu abi umar qala hadatsana bishr bin sari qala hadatsana hammad bin salamah an ayyub an abi qilabah radhiyallahu an abi qilabah rahimahullah an abdullah bin yazid an aisyah radhiyallahu anha, daripada Abdullah bin Yazid radhiyallahu taala anhu, daripada Ummu Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan di antara isteri-isteri baginda. Fayadil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku adil seraya berkata, Allahumma hadhihi, ya Allah, ini adalah pembahagianku pada apa yang aku mampu. Fala talumni, maka janganlah engkau mencela dan menghukumku, fima, pada perkara tamliku yang hanya engkau memiliki, wala amlik, dan aku tidak memiliki. Apakah perkara yang hanya Allah memiliki dan hamba tidak memiliki? Iaitu urusan hati. Nanti akan datang dalam bab ini. Hadis Aisyah telah diriwayatkan seperti ini lebih daripada seorang, daripada periwayatan Hammad bin Salamah, daripada Ayyub, daripada Abu Qilabah, daripada Abdullah bin Yazid, daripada Aisyah, dari sesungguhnya Nabi SAW kana yaksim, adalah seorang yang berlaku adil dalam pembahagian malam. Kalaulah dengan isteri pertama A, maka dengan 1 malam, isteri kedua pun 1 malam. Nabi seorang yang pada waktu itu sangat berlaku adil. Warawahu, dan telah meriwayatkan hadis ini Hammad bin Zaid dan lebih daripada seorang, daripada Ayyub, daripada Abu Qilabah, namun secara mursal, bahawa sesungguhnya Nabi SAW kana yaksim, adalah membuat pembahagian ataupun penggiliran pada waktu malam. Wahadha as-sah, hadis yang kita baru baca ini adalah lebih sahih daripada Hammad bin Salamah. Wa makna qauli, dan maksud daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa la talumni, janganlah engkau menghukum aku ya Allah pada apa yang engkau miliki dan aku tidak miliki. Innama yakni, sesungguh yang dimaksudkan dengan ungkapan itu adalah al-hubba, kecintaan, wal mawaddah, dan kasih sayang. Kita hanya dituntut untuk berlaku adil, dan selepas daripada itu nak kasih sayang hati itu kita tak boleh nak kawal. Tetapi pada waktu itu Allah mudah-mudahan menentukan yang terbaik. Kata begitulah yang telah ditafsirkan oleh sebahagian daripada ahli ilmu. Riwayat 1222, wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Hammam an Qatadah an Nadhr bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana 'inda ar-rajuli imra'atan, apabila seseorang itu memiliki 2 orang anak perempuan, memiliki 2 orang isteri, imra'atan, 2 orang isteri, falam ya'dil, dan dia tidak berlaku adil di antara mereka berdua, kelak dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebahagian tubuh badannya sakitun, pada waktu itu lumpuh dan miring. Lumpuh, macam mana nak jalan pada hari kiamat kalau dah lumpuh sebahagian badan apabila tidak berlaku adil kepada isteri. Wa innama, dan hanya senyata telah menthabitkan ataupun membawakan hadis ini secara musnad
adalah Hammam bin Yahya daripada Qatadah, dan Hisham Ad-Dastawai telah meriwayatkan daripada Qatadah bahawa beliau berkata, wala na'rifu, dan kami tidak mengetahui hadis ini secara marfu' kecuali daripada periwayatan Hammam rahimahullahu taala. Bab yang ke-40, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang sepasang suami isteri yang kafir, kemudian hanya salah seorang daripada dua mereka beriman. Dua-dua kafir, kemudian salah seorang menjadi beriman. Adakah batal pernikahan dia ataupun pada waktu itu tidak? Lihat kepada Syaikha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kejap lagi kita sambung balik. Saya nak pergi bilik air kejap. Lebih kurang 5 minit. Muka surat berapa tadi? 567. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang ke-40, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang sepasang suami isteri yang pada asalnya musyrik, kemudian hanya masuk Islam salah seorang daripada mereka berdua sahaja. Lihat kepada Syaikha pada baris yang ke-4. In aslama, jika telah masuk Islam salah seorang daripada sepasang suami isteri, seorang masuk Islam, fala yakhlu, maka tengok adakah mereka berada di Darul Islam ataupun Darul Harb, negara Islam ataupun bukan. Jika mereka berada di negara Islam, maka tidak akan dipisahkan dahulu antara mereka berdua sehingga diajak untuk masuk Islam akan pasangan yang kedua, suami ataupun isteri. Fa in aslama, kalaulah pasangan tersebut masuk Islam kemudian, maka pada waktu itu tidak perlu untuk dipisahkan. Wa illa, tapi kalaulah dia pilih untuk tak nak masuk Islam, maka kata para ulama fiqh, fayufarraqu, maka akan dipisahkan antara mereka berdua. Dan ini akan dikira sebagai talak bain, perpisahan secara bain. Wa in kana fi daril harb, tapi kalaulah pasangan ini salah seorang masuk Islam dan pasangan yang kedua tak nak masuk Islam dan berada di tempat negara bukan Islam, maka tidak boleh nak mengajaknya untuk masuk Islam pada waktu itu. Maka pada waktu itu akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan dipisahkan setelah berakhirnya tempoh iddah. Kalaulah suami pada waktu ataupun pasangan yang kedua tadi masuk Islam dalam tempoh iddah, maka nikah dikekalkan. Jika tidak, maka pada waktu itu akan dipisahkan. Ini secara ringkas dalam perbincangan fiqh. Riwayat 1123. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in wa Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Hajjaj an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW radda, telah memulangkan anak perempuan baginda Zainab kepada suaminya Abul As bin Rabi' bimahrin jadid, dengan mahar yang baru, wa nikahin jadid, dan perkahwinan yang baru. Maka dalam riwayat ini menunjukkan ketika mana Zainab masuk Islam dulu, suami dia masih belum, maka pada waktu itu ketika mana suami dia datang balik, Nabi SAW pulangkan balik puteri baginda, tapi pada waktu itu dengan mahar dan perkahwinan yang baru.
lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Maka kata para ulama adalah anak Nabi SAW, semuanya pada waktu itu masuk Islam awal. Dan mereka semua pernah berkahwin dengan orang yang bukan Islam pada awal Nabi menjadi Rasul. Kecuali hanya Fatimah yang memang daripada awal terus berkahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka siapakah nama suami Zainab? Ya, kita telah baca tadi, nama beliau adalah Abul As bin Rabi' radhiyallahu taala anhum. Hadis ini pada sanadnya terdapat perbahasan dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu bahawa seorang wanita apabila telah masuk Islam sebelum daripada suaminya, kemudian suami dia masuk Islam dalam keadaan dia masih berada dalam iddah, anna zaujaha, maka suaminya yang paling berhak dengannya, maka selagi mana suami dia masuk Islam ketika mana isteri dia masih dalam iddah. Dan inilah pandangan Imam Malik bin Anas, Auza'i, Syafi'i, Imam Ahmad serta Ishaq rahimahullahu taala. Jelas ke jelas? Riwayat 1124, wa bi ilai qala hadatsana Hannad qala hadatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq qala hadatsani Dawud bin Husain an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, raddan Nabi SAW, baginda telah memulangkan, mengembalikan anak perempuan baginda yang bernama Zainab ala kepada suaminya Abul As bin Rabi' ba'da, setelah daripada 6 tahun, sitti sinin, 6 tahun. Maka dalam riwayat ini menunjukkan ianya adalah pernikahan yang sama. Pernikahan yang sama. Tapi dalam riwayat yang atas tadi, sebenarnya ianya adalah pernikahan yang baru. Kenapa disebut selepas 6 tahun? Kita lihat kepada Qawata. Lihat kepada Qawata. Minta maaf, lihat kepada Arafah. Arafah baris yang kedua, 4, 2, 4, 6. Baris yang ke-6. Maka kata Imam Tirmidzi, kata penulis Arafah, sesungguhnya kedua-dua riwayat adalah sahih yang mengatakan Nabi memulangkan dengan pernikahan yang baru, ada mengatakan dengan pernikahan yang lama. Wal waqi'atu, dan kisahnya secara detail adalah seperti ini, bahawa suami kepada Zainab menantu Nabi yang bernama Abul As bin Rabi' ja'a, telah datang asiran sebagai tawanan perang sewaktu peperangan Badar. Jumpa ke tak? Dan waktu tu Zainab masih dekat Mekah. Fa arsalat, maka Zainab telah menghantar kalung leher ibunya, iaitu Khadijah punya kalung leher yang dia ada, lil fidyah, untuk menebus suami dia. Falamma ra'aha Nabi, bila Nabi SAW melihat kalung Khadijah, arafaha, Nabi terus kenal, dan Nabi telah menangis, dan Nabi telah menitis air mata Nabi mengingatkan kepada anak perempuan Nabi dan Khadijah radhiyallahu anha. Faqal, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, lau syi'tum, kalaulah kamu inginkan dan kamu izinkan, taraktum, kamu biarkanlah untuk Abul As majanan, sebagai percuma, dia tak payah bayar sebarang fidyah. Maka para sahabat bersetuju. Maka Nabi fawa'adahun Nabi, maka Abul As telah berjanji kepada Nabi, yursila Zainaba, dia akan menghantar Zainab ke Madinah sebagai janji dia, sebab Nabi bebaskan dia. Fa'aufa, maka Abul As telah pada waktu itu memenuhi janji dia, dan beliau telah menghantar Zainab kepada Nabi SAW. Kemudian Abul As sekali lagi menjadi tawanan setelah daripada Badar selama 2 tahun. Faza'amat, maka Zainab menyangka yang yang bekas suaminya akan dibunuh. Maka dia telah datang kepada Nabi SAW, dan pada waktu itu Nabi salat. Faqalat, maka dia berkata, Ana bintu Rasulillah, aku adalah anak perempuan Nabi SAW. Wa amantu, dan aku memberi jaminan keamanan kepada Abul As. Maka Nabi SAW bersabda, zimmatul muslimin, jaminan keselamatan seorang Islam pada waktu itu diambil kira, walaupun orang Islam tersebut adalah orang Islam yang paling rendah, yang paling biasa. Summa dhahaba, kemudian Abul As sekali lagi bila dibebaskan, dia pun pergi balik ke Mekah. Waja'a, dan dia telah datang setelah daripada 2 tahun, dan pada waktu itu dalam keadaan Islam. Fayuhmalu, maka perkiraan 6 tahun dalam sebahagian riwayat adalah 6 tahun selepas daripada tarikh hijrah. Perkiraan 4 tahun pula dalam sebahagian riwayat adalah 4 tahun setelah perang Badar, dan perkiraan 2 tahun adalah setelah dia ditangkap pada kali kedua. Maka ini adalah cabaran menantu Nabi SAW. Ada sebabnya kenapa dia tak masuk Islam pada awal, sebab pada waktu itu ada amanah-amanah yang perlu dia
dipulangkan dan lain-lain, dan akhirnya dia masuk Islam. Maka Nabi SAW telah memulangkan Zainab kepada pernikahan yang awal. Tetap bermaksud pada waktu itu kahwin lagi sekali, sebab tempoh yang lama, mahar yang baru. Tapi Nabi SAW kembalikan kepada suaminya Abul As. Walam yuhdith nikah, dan ada mengatakan tidak membuat nikah yang baru. Hadis ini sanadnya tidak ada sebarang masalah. Akan tetapi kami tidak mengetahui wajah hadis pada waktu itu, sanad hadis ini. Wala'allahu, dan kemungkinan hadis sanadnya telah datang daripada arah Daud bin Husain daripada sudut hafazannya. Riwayat 1125. Wabihi ilaihi qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Israil an Simak bin Harb an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya seorang lelaki telah datang sebagai seorang Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian telah datang isterinya sebagai seorang Islam juga. Maka berkata suaminya, wahai Rasulullah, innaha kanat aslamat ma'i, sesungguhnya isteriku sebenarnya telah masuk Islam bersama denganku daripada awal, cuma pada waktu itu dia tidak menzahirkan. Faraddaha, maka Nabi telah mengembalikan isteri kepada suami. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Aku telah mendengar, kata Imam Tirmizi, Abd bin Humaid berkata, aku telah mendengar Yazid bin Harun berkata, yadhkuru, menceritakan, meriwayatkan daripada Muhammad bin Isa hadis ini. Wa hadis al-Hajjaj, dan hadis Hajjaj daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya daripada atuknya, bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah mengembalikan anak perempuan baginda kepada Abul As bin Rabi' dengan mahar yang baru dan nikah yang baru. Telah berkata Yazid bin Harun, hadis Abdullah bin Abbas adalah sanad yang paling baik, namun para ulama beramal dengan periwayatan Amr bin Shu'aib. Maka walaupun sanad yang lebih baik menunjukkan Nabi kembalikan kepada perkahwinan yang terdahulu, tak ada pernikahan yang baru. Namun kata Imam Tirmizi, para ulama semuanya beramal dengan riwayat yang walaupun ada sedikit kekurangan pada riwayat tersebut, namun itu adalah yang diamalkan, bahawa perlu kepada pernikahan yang baru. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab yang ke-41. Bab yang ke-41. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang seseorang yatazawwajul mar'ah, yang mengahwini akan isteri, fayamutu anha, kemudian mati si suami sebelum sempat menetapkan sebarang mahar untuk isteri. Maka dalam perkahwinan boleh pada waktu itu berkahwin tanpa menetapkan mahar, cuma kena bagi mahar. Tapi belum sempat nak menetapkan mahar, suami telah mati. Maka adakah isteri tetap akan dapat mahar ataupun hanya dapat pusaka? Maka ini tajuk dia. Riwayat 1126. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Zaid bin al-Hubab qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya telah ditanyakan daripada seseorang berkenaan tentang seorang isteri, walam yafrid, yang belum lagi ditetapkan untuknya maharnya, walam yadkhul, dan suami pun tak sempat bersama dengan dia, bersetubuh dengannya, berjimak dengannya, hatta mata, sehingga suami meninggal dulu. Ada kes macam ni. Maka ada orang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, laha, untuk wanita tersebut dia akan mendapat sadaqi nisaiha, iaitu mahrul mithil. Apakah mahrul mithil? Ai nisa'u qaumiha, kena tengok usia wanita ini, dia daripada mana, wanita yang sama usia, yang sama pembelajaran, yang sama nasab keturunan, anggaran pada zaman tersebut berapakah mas kahwin dia. Maka pada waktu itu akan diberikan mas kahwin yang lebih kurang sama. Maka itu dipanggil mahrul mithil.
maka untuk wanita yang tidak ditentukan untuknya mas kahwin, maka untuknya adalah mahrul mithil, mas kahwin yang sesuai dengan dia. La waksa, tidak dikurangkan, wala syatata, dan tidak ditambah. Wa alaihal iddah, dan wanita ini tetap perlu menjalani iddah kerana suami dia baru meninggal dunia. Walahal miras, dan untuknya juga adalah harta pusaka. Maka telah bangun seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i lalu berkata, qada Rasulullah SAW, Nabi SAW telah membuat keputusan yang sama pada seorang wanita yang bernama Birwa' binti Washiq, isteri salah seorang daripada keluarga kami, seperti mana yang Tuan Abdullah bin Mas'ud telah putuskan. Fafariha, maka Abdullah bin Mas'ud telah gembira dengan pengkhabaran tersebut. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jarrah radhiyallahu anhu. Wa bi ilahi qala hadatsana Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Yazid bin Harun wa Abdul Razzaq kilahuma an Sufyan an Mansur nahwa. Hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripadanya lebih daripada satu sanad, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada mereka. Dan inilah pandangan Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq rahimahullahu ta'ala. Telah berkata sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi, antara mereka adalah Ali bin Abu Talib, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Idza tazawwaja ar-rajul, apabila seorang lelaki menikahi seorang wanita dan dia tidak bersetubuh berjimak bersama dengan wanita tersebut, walam yafrid, dan dia tidak menetapkan untuk wanita ini sebarang mahar ataupun mas kahwin yang khusus sehinggalah dia meninggal dunia. Qalu, maka berkata para sahabat, lahal miras, untuk wanita ini adalah harta pusaka sahaja, wala sadaqa, dan tidak ada sebarang mas kahwin. Wa alaihal iddah, dan pada waktu itu perlu melalui iddah. Wahwa, dan pandangan yang kedua ini tidak ada mas kahwin, hanya ada harta pusaka, adalah pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab dalam mazhab Syafi'i boleh berkahwin tanpa ada mas kahwin yang banyak, sekadar pada waktu itu dengan Al-Quran pun boleh. Waqala, dan beliau berkata, Imam Abu Hanifah tak boleh, sekurang-kurang mas kahwin kalau tak ditetapkan pada waktu itu diberikan mahrul misal. Waqal, dan telah berkata Imam Syafi'i, lau sabata, dan kalaulah sabit hadis Birwa' binti Washiq radhiyallahu anha, lakanatil hujjah, maka adalah menjadi hujjah pada apa yang telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waruya, dan diriwayatkan daripada Imam Syafi'i bahawa beliau menarik balik pandangan beliau ketika mana di Mesir. Waqala, dan beliau telah berkata dengan riwayat dengan pandangan yang sama seperti mana hadis Birwa' binti Washiq radhiyallahu taala anha. Bab yang ke-12, tajuk besar yang ke-12 berkenaan tentang radha'ah. Radha'ah bermaksud pada waktu itu adalah penyusuan. Bab berkenaan tentang penyusuan. Lalu penyusuan, apabila ada seorang wanita lain menyusukan bayi yang masih kecil, maka ini adalah hukum ahkam dia. Bab yang pertama, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang, yahrumu, menjadi haram, minar radha', disebabkan jalur penyusuan, ma yahrumu, apa yang menjadi haram disebabkan jalur keturunan dan nasab. Macam contoh dalam keturunan, adik-beradik tak boleh berkahwin, maka susuan pun sama, adik-beradik susuan tak boleh berkahwin. Macam dalam keturunan, ayah dan anak tak boleh berkahwin, maka begitu juga dalam susuan, ayah dan anak susuan tak boleh berkahwin. Seperti mana dalam keturunan, seperti itu juga dalam jalur penyusuan. Riwayat 1127, wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Ali bin Zaid an Sa'id bin Musayyab an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan minar radha', daripada jalur penyusuan, ma harrama, apa yang Allah telah haramkan, sama, minan nasab, daripada jalur keturunan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Abbas, Ummu Habibah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayat 1128, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Malik bin Anas tahwil, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nan qala hadatsana Malik an Abdullah bin Dinar an Sulaiman bin Yasar an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan daripada penyusuan apa
apa yang Allah telah mengharamkan daripada jalur nasab keturunan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan hadis Ali radhiyallahu taala anhu juga adalah hadis yang sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Kata Imam Tirmizi, la na'lamu, kami tidak mengetahui ada di antara para ilmuwan yang ada sebarang percanggahan bahawa disebabkan keturunan apa yang haram, itulah juga yang haram disebabkan daripada penyusuan. Bab yang kedua, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang labanul fahal. Apakah maksud labanul fahal? Susu yang pada waktu itu datang daripada seorang lelaki. Bukanlah maksud lelaki ini mengeluarkan susu, tak. Tetapi mana-mana wanita yang pada waktu itu menjadikan dia ada susu disebabkan suami lelaki ini, maka pada waktu itu anak-anak tersebut juga, anak-anak susuan tersebut juga haram untuk menikahi akan lelaki tersebut. Nanti detailnya ada di hujung bab. Apakah maksud labanul fahal? Fahal maksudnya lelaki, laban maksudnya susu. Itu terjemahan lafzi. Riwayat 1129. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hasan bin Ali qala hadatsana ibn Numair an Hisham bin Urwa Nabi Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa ammi, telah kata Aisyah, telah datang pak cikku minar radaah, pak cik daripada susuanku. Siapakah nama pak cik susuan Aisyah radhiyallahu anha? Maka ada mengatakan, lihat kepada Sahara pada baris yang kedua daripada bawah, ada yang mengatakan namanya Aflah dan kunyahnya adalah Abu Qais. Maka telah datang pak cik daripada susuan Aisyah radhiyallahu taala, yasta'dhinu, meminta izin untuk masuk berjumpa dengan dia. Fa abaitu, maka aku pun enggan untuk mengizinkan dia masuk, sehingga aku meminta izin Nabi SAW terlebih dahulu. Faqala, maka baginda Nabi SAW telah bersabda, falyalij alaika, maka hendaklah dia dibenarkan untuk masuk, wahai Aisyah. Fa innahu ammuk, kerana walaupun dia adalah daripada susuan, dia adalah pak cik kamu. Qalat, maka berkatalah Aisyah, innama arda'atni, yang menyusukan aku adalah al-mar'ah, adalah wanita, walam yurdi'ni, dan bukan yang menyusukan aku pada waktu itu adalah lelaki. Maka sabda Nabi, fa innahu ammuk, maka sebenarnya dia adalah pak cik kamu. Falyalij, maka hendaklah dia dibenarkan masuk alaika, untuk berjumpa dengan kamu. Maka walaupun yang menyusukan adalah perempuan, tetapi lelaki pun pada waktu itu turut menjadi haram, seperti mana nasab keturunan mengharamkan, maka itulah juga perkara yang sama, susuan akan mengharamkan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, kata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan selain daripada mereka. Karihu, mereka mengatakan makruh labanal fahal, pada waktu itu susu lelaki. Apakah maksud labanal fahal? Kejap lagi akan sampai. Pada waktu itu maksudnya mereka mengatakan bahawa sabit pada waktu itu tidak boleh bersama dengan lelaki yang ada kaitan pada waktu itu dengan penyusuan kita. Seperti tadi pak cik. Wal aslu fi hadha, dan yang asal pada hadis ini adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad rakhasa, dan ada pula sebahagian ahli ilmu yang memberikan kelonggaran berkenaan tentang labanul fahal, hanya untuk wanita aja, yang lelaki pada waktu itu tidak diambil kira. Dan qaul yang pertama adalah lebih sahih. Riwayat yang ke-1130. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Malik bin Anas tahwil. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Amr bin Sharib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa beliau telah ditanya berkenaan tentang seseorang yang mempunyai dua orang hamba perempuan. Pada waktu itu ada jariatan, pada waktu itu ada dua orang anak. Jariatan, ada dua orang hamba. Ada dua orang hamba. Okey. Arda'at ihdahuma. Maka pada waktu itu salah seorang daripada dua hamba perempuan ini telah disusukan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arda'at ihdahuma jariyatan wal ukhra ghulama.
sebentar. Lahu jariyatan. Okey. Lalu Abdullah bin Abbas pernah ditanya berkenaan tentang seseorang lelaki yang mempunyai dua jariah. Dua jariah bermaksud pada waktu itu dua hamba perempuan. Dia ada dua hamba perempuan. Arda'at, dan pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba perempuan ini telah arda'at ihdahuma jariyatan. Salah seorang daripada hamba perempuan ini telah menyusukan hamba perempuan yang lain. Wal ukhra, dan hamba perempuan yang kedua, kan dia ada dua orang hamba perempuan. Katakanlah hamba perempuan yang A. Yang hamba perempuan yang A telah menyusukan pada waktu itu hamba perempuan yang lain, satu. Ataupun budak perempuan yang lain, mudah. Wal ukhra, dan hamba perempuan yang kedua, yang B ni, dia telah menyusukan bayi lelaki. Jelas ke jelas? Okey, katakan ada dua orang hamba perempuan. Siapa pada waktu tu nak jadi hamba? Ada tak nak jadi hamba? Okey, katakanlah yang nak jadi hamba pada waktu itu Timah dan Timi. Ada dua hamba, Timah dan Timi. Maka Timah pada waktu itu dia menyusukan seorang bayi perempuan, Timah. Dan Timi, hamba yang kedua ini, dia menyusukan bayi lelaki. Dua orang yang berbeza menyusukan. Kemudian bayi lelaki dan bayi perempuan yang disusukan oleh dua orang hamba milik seorang lelaki yang berbeza tadi, pada waktu itu dah besar. Maka anak susuan Timah dan juga anak susuan Timi pada waktu itu dah besar. Dan bila mereka dah besar, mereka pada waktu itu nak kahwin. Maka ada orang tanya kepada Abdullah bin Abbas, boleh tak nak kahwin? Sebab mereka ni bukan adik-beradik susuan. Sebab yang menyusukan perempuan ni Timah, yang menyusukan lelaki ni pada waktu itu adalah Timi, ibu susuan dia Timi. Cumanya kedua-dua wanita ibu susuan ini adalah milik seorang lelaki. Maka apa kata Abdullah bin Abbas? Faqala la, tak boleh, tetap tak boleh nikah. Kenapa? Al-liqahu, kerana aimani lelaki itu wahid, adalah aimani yang sama. Aimani siapa? Aimani kepada tuan dia. Kan tuan dia ada berapa orang hamba? Dua, Timah dan Timi. Lalu pada waktu itu dua hamba ini milik tuan dia. Dan pada waktu itu tuan dia bersama dengan dua-dua orang hamba dia. Maka tetap pada waktu itu tidak boleh menikah walaupun ibu susuan yang berbeza. Kenapa? Sebab tuannya adalah yang sama. Sama juga kalaulah bukan hamba. Contohnya dua orang isteri. Maka isteri yang A, isteri yang pertama menyusukan bayi perempuan. Isteri yang kedua menyusukan bayi lelaki. Bayi perempuan dan lelaki ni membesar pada waktu tu nak berkahwin. Tak boleh. Kenapa? Kerana susu yang ada pada badan wanita yang pertama dan wanita yang kedua datang akibat daripada perkahwinan, persetubuhan dengan lelaki yang sama. Itulah yang dimaksudkan dengan labanul fahal, susu yang datang pada wanita disebabkan lelaki yang sama, pada waktu itu tetap tak boleh untuk bernikah sesama mereka. Al-liqahu wahid, maksudnya aimani lelaki tersebut adalah orang yang sama. Dan inilah penafsiran tentang apakah yang dimaksudkan dengan labanul fahal, susu yang datang disebabkan lelaki. Wahadal asal, dan ini adalah asal di dalam tajuk ini, dan ini adalah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Jelas ke jelas? Okey, bab yang ketiga, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang, la tuharrim, tidak menjadi haram, tidak sabit susuan berdasarkan satu kali minum kenyang ataupun dua kali minum kenyang, maka tak sabit. Masah maksudnya menghisap. Selalunya bayi itu dia akan cabut hisapan dia daripada tetek ibu susuan bila? Selalunya bila dia dah kenyang. Bila dia dah kenyang baru pada waktu itu dia cabut. Maka digambarkan dengan hisapan pada waktu itu yang dimaksudkan adalah kenyang. Maka kalaulah bayi tersebut sekali dua kenyang, belum lagi menjadi ibu susuan di sisi Imam Syafi'i. Dia mestilah pada waktu itu 5 kali kenyang. Jom kita lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga. Maka al-massah pada waktu itu adalah perbuatan bayi. Ar-radi', perbuatan bayi.
imlajah, memasukkan tetek kepada mulut bayi, itu adalah perbuatan ibu susuan. Maka berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yasbutul hurmah, sabit pada waktu itu rada'ah, susuan, walaupun pada waktu itu sedikit. Dia tak ambil kira, sedikit susu masuk, sabit sebagai anak susuan. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad berkata pada waktu itu adalah 3 kali kenyang. Salasu massat, 3 kali hisapan, maksudnya 3 kali kenyang. Dan Imam Syafi'i berkata pada waktu itu adalah 5 kali kenyang. Ianya adalah 5 kali kenyang. Annal khamsa rada'at musyabbi'at, mesti kena 5 kali kenyang pada 5 waktu yang berbeza, maka barulah sabit sebagai anak susuan dan ibu susuan. Riwayat 1131, wa bi ilaihi qala Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani qala hadatsana Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu Ayyub yuhaddits an Abdullah bin Abi Mulaikah an Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la tuharrim, tidaklah sabit pengharaman, al-massatu, sekali hisapan ataupun sekali kenyang, wal massatan, dan 2 kali hisap, tak sabit, dia mesti kena 5 kali dalam mazhab Syafi'i. Dan di dalam bab ini ada juga dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummul Fadl, Abu Hurairah, Zubair ibn al-Awwam, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Warawa, dan Muhammad bin Dinar telah meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Abdullah bin Zubair daripada Zubair radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wazada, dan telah ada penambahan pada periwayatan ini oleh Muhammad bin Dinar daripada Zubair daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya adalah periwayatan yang tidak mahfuz. Wasahih, dan yang sahih daripada sudut sanad di sisi ahli ilmu adalah hadis Ibnu Abi Mulaikah daripada Abdullah bin Zubair daripada Aisyah, bukan daripada Zubair radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka. Qalat Aisyah, maka beramal dengan hadis ini, itulah yang dipegang oleh Imam Ahmad. Kalaulah 1-2 tak menjadi rada'ah, maka sebab itu Imam Ahmad kata 3. Imam Ahmad punya dalil adalah hadis tadi, dia kata 3 kali kenyang, maka pada waktu itu telah menjadi anak dan ibu susuan. Sementara itu pada riwayat 1132 telah berkata Aisyah, unzila, telah diturunkan dalam Al-Quran, namun wahyu ini telah dimansuhkan. Telah diturunkan dalam Al-Quran, kata Aisyah, asyru rada'at, pada awalnya adalah 10 kali kenyang, maklumat yang diketahui, maka baru sabit rada'ah susuan. Fanusikha, maka kata Aisyah, hukum tersebut telah dimansuhkan dan hanya berbaki 5. Wasara, dan telah berkekalan kepada 5 kali susuan, 5 kali kenyang, maklumat yang diketahui. Fatuwfiya, maka Nabi SAW telah wafat dalam keadaan inilah hukum dia, bahawa bila 5 kali kenyang, maka pada waktu itu barulah sabit rada'ah susuan. Sebab itu Imam Syafi'i kata mesti kena 5 kali kenyang. Wa bi ilaihi qala hadatsana bidzalika Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nan qala hadatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakar an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha bihadza wa bihadza kanat Aisyah, dan dengan inilah Aisyah radhiyallahu taala anha memberi fatwa, dan sebahagian daripada para ummahatul mukminin juga memberi fatwa, dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Ishaq, ianya mestilah 5 kali kenyang barulah sabit susuan. Berkata Imam Ahmad dengan hadis Nabi SAW tidak sabit pengharaman dengan 1 kali hisapan ataupun 2 kali. Waqala, dan telah berkata, in dhahaba zahibun, jika ada yang mengambil pandangan Aisyah pada 5 kali kenyang, maka itu juga adalah pandangan yang kuat, kata Imam Ahmad. Wajabuna anhu an yakula fihi syai'a, dan pada waktu itu Imam Ahmad tidak mahu, jabuna maksudnya takut ataupun lemah, maka pada waktu itu Imam Ahmad tidak mahu berkata apa-apa berkenaan tentang 5 kali kenyang sedikit pun. Sebab itu pun adalah hadis. Telah berkata sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka bahawa menjadi haram sedikit penyusuan dan banyak apabila susu tersebut sampai ke perut. Maka Imam Abu Hanifah berpandangan minum sikit pun asalkan sampai ke perut, maka pada waktu itu sabit pengharaman disebabkan penyusuan.
Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Waqi' dan juga para ulama Kufah. Bab yang keempat, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi syahadatil mar'atil wahidah, bahawa penyaksian seorang wanita berkenaan tentang penyusuan. Adakah dikira? Sebab selalu saksi mestilah dua orang lelaki ataupun seorang lelaki dua perempuan. Tapi kalaulah hanya seorang perempuan yang memberikan penyaksian, adakah pada waktu itu diterima? Lihat kepada Arafah, Allah minta maaf, bukan Arafah. Okey, lihat kepada Syaikha pada baris yang akhir. Wala yajuzu indana, penyaksian seorang wanita majoriti para ulama tidak terima, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Cuma hadis ini kita nampak Nabi suruh amalkan kerana pada waktu itu takwa dan berhati-hati serta ihtiyat. Riwayat 1133. Wa bi ilahi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Abdullah bin Abi Mulaika qala hadatsani Ubaid bin Abi Maryam an Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala wa sami'tu, dan aku juga telah mendengar hadis yang sama daripada Uqbah radhiyallahu taala anhu, walakinni, dan akan tetapi aku lebih ingat hadis yang telah diceritakan oleh Ubaid radhiyallahu rahimahullahu taala. Maka beliau berkata, tazawwajtu imra'atan. Maka Uqbah bin Harith telah berkata, aku telah berkahwin dengan seorang wanita. Faja'atna, maka telah datang kepada kami seorang wanita berkulit gelap. Lalu berkata, inni qad arda'tukuma, sesungguhnya pada waktu kamu kecil aku telah menyusukan kamu berdua. Maka Uqbah bin Harith telah datang berjumpa dengan Nabi SAW lalu berkata, tazawwajtu, aku baru berkahwin dengan wanita sekian-sekian, anak perempuan kepada sekian-sekian. Faja'atna, maka telah datang kepada kami seorang wanita berkulit gelap. Lalu dia telah mendakwa, sesungguhnya aku telah menyusukan kamu berdua. Wahya kadhibah, dan Rasulullah, aku rasa dia memang seorang yang berkata bohong. Qal, maka sabda Nabi SAW, maka berkata Uqbah, fa'arada anni, maka Nabi berpaling daripadaku. Nabi tak nak jawab apa-apa, Nabi berpaling. Qala fa'ataitu, maka aku telah datang kepada Nabi menghadap daripada wajah yang Nabi berpaling, dan aku telah berkata, innaha kadhibah, wahai Rasulullah, wanita ni bohong wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, wa kaifa biha, maka bagaimanakah nak dikira sebagai bohong? Wa qad za'amat, dan sungguh wanita tersebut telah mendakwa, annaha, bahawa dia telah menyusukan kamu berdua. Da'ha, tinggalkanlah isteri kamu dan menjauhilah daripadanya. Maka Nabi suruh pisah, sebab adik-beradik susuan tak boleh berkahwin. Maka kata para ulama, perpisahan ini adalah pada dasar takwa dan pada waktu itu atas dasar berhati-hati. Hadis Uqbah bin Harith, panggil Ali Ajab atau hadis Uqbah bin Harith adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini lebih daripada seorang daripada Ibnu Abi Mulaika daripada Uqbah bin Harith. Walam yadhkuru, dan mereka tidak menceritakan pada periwayatan ini daripada Ubaid bin Abi Maryam, dan mereka tidak menceritakan hadis yang berbunyi da'ha anka, tinggalkanlah isteri kamu dan menjauhlah daripadanya. Maka ada beberapa perbezaan. Start kereta. Kunci kat Umi. Wal amal, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka. Ajazu, sebahagian para ulama mengharuskan dan mengiyakan, membenarkan penyaksian walaupun hanya seorang wanita, tetapi pada urusan hanya susuan sahaja. Seorang wanita punya penyaksian diterima, tapi hanya penyaksian berkenaan tentang penyusuan. Berkata Ibn Abdullah bin Abbas, tajuzu, adalah boleh penyaksian seorang wanita sahaja di dalam bab penyusuan, wa tu'khadhu, dan perlu ditambah, diambil daripadanya sumpah. Sebab dia seorang, sepatutnya kena dua orang, ataupun seorang lelaki dua perempuan. Maka kalaulah hanya dia seorang, kata Abdullah bin Abbas, kena minta dia bersumpah. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Sebahagian ahli ilmu berkata tidak boleh penyaksian hanya seorang wanita pada penyusuan, hatta penyusuan sekalipun, sehinggalah mesti lebih daripada seorang. Tak diterima. Penyaksian seorang tak diterima. Siapa yang nak membenarkan dia? Maka inilah pandangan Imam Syafi'i. Dan Abdullah bin Abi Mulaikah, beliau adalah Abdullah bin Ubaidullah bin Abi Mulaikah, dikenali dengan kunyah Abu Muhammad, dan adalah Abdullah bin Zubair telah melantiknya sebagai qadi di kota Taif sewaktu pemerintahan Abdullah bin Zubair. Dan telah berkata Ibnu Jurayj daripada Ibnu Abi Mulaikah, adraktu Abdullah bin
Abdullah bin Abi Mulaikah telah berkata, aku telah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi SAW. Berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Jarud bin Mu'adz berkata, aku telah mendengar Waqi' berkata, la tajuzu, tidak boleh penyaksian hanya seorang wanita dalam bab penyusuan dalam menentukan hukum. Tapi kalaulah nak berpisah, wa yufariquha, dan hendaklah berpisah atas dasar warak. Kerana pada waktu itu penyaksian seorang tidak diterima. Mesti pada waktu itu lebih daripada seorang. Bab yang kelima, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang bahawa penyusuan la tuharrim, tidak mengharamkan sebarang ikatan, kecuali ketika mana penyusuan tersebut fi sighar, berlaku pada waktu kecil, dunal haulain, kurang daripada 2 tahun. Maka kalaulah pada waktu itu ada seorang yang lebih daripada 2 tahun dia susu susu wanita yang lain, maka pada waktu itu tidak akan menjadi anak susuan, tak menjadi anak susuan. Ada orang risau, dia kata kalaulah suami saya minum susu saya, adakah jadi anak susuan, maka kena pisah? Tak, dia hanya kurang daripada 2 tahun. Atas daripada 2 tahun dah tak ada. Riwayat yang ke-1134, lihat kepada Arafah dulu, maka muddatur rada'ah, tempoh penyusuan adalah di sisi Imam Syafi'i, Imam Ahmad pada waktu itu adalah 2 tahun. Imam Abu Hanifah berkata 2 tahun setengah, dan Imam Malik berkata lebih daripada 2 tahun dan mesti kurang daripada 30 bulan. Maka ini adalah pandangan-pandangan berkenaan dengan tempoh penyusuan. Tutup pintu tu tutup pintu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat 1134. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awana an Hisham bin Urwa an Fatimah bintul Munzir an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuharrim, tidak menjadi haram disebabkan penyusuan, kecuali ma fataqa, apa yang telah mengenyangkan, al-am'a'u, perut bayi, fi thadi, daripada susu yang ada di dada. Maksudnya kalaulah bayi itu kenyang, maka pada waktu itu automatik menjadi anak susuan. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Ini adalah dalil Imam Abu Hanifah. Dia tak semestinya minum susu pada badan. Kalaulah susu pada badan itu diperah, diminum, tetap sama. Tetapi ini adalah sekadar dalam hadis. Wakana, dan mestilah penyusuan tersebut qablal fitam, sebelum daripada tempoh bayi biasanya berhenti menyusu. Maka bilakah bayi berhenti menyusu? Maka pada waktu itu Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Syafi'i kata 2 tahun dan yang lain kata kurang daripada itu. InsyaAllah kita sambung pada jam 3 petang insyaAllah.